Selamat pagi. Okey, pelajar, bersama Cikgu Azwa untuk sambung terhadap kegiatan manusia di Asia. Okey, pada minggu lepas awak dah belajar tajuk yang sama, tetapi awak belajar tentang jenis-jenis iklim dan ciri-cirinya. So, hari ini awak akan belajar tentang membezakan sekurang-kurangnya dua kegiatan manusia yang boleh dijalankan di dua buah negara Asia di zon iklim yang berbeza, iaitu awak akan mengenal pasti sekurang-kurangnya dua kegiatan manusia di negara itu, okey, dengan membuat peta minda. Jadi kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, kalau kita tengok pada minggu lepas awak dah belajar ada 4 jenis zon. Zon panas sederhana, zon sejuk sederhana dan juga zon sejuk. Okey. Sekarang kita pergi pada zon iklim sejuk. Okey, dia beri kepada awak contoh iklim tundra. Okey, apa itu iklim tundra? Iklim ini mengalami musim sejuk yang panjang dan melampau. Saya pernah cakap dekat awak, musim ini dia walaupun musim panas tetapi panas dia masih lagi sejuk. Okey, manakala musim sejuk dia terlampau sejuk sehingga negatif. Bermaksud awak letak ikan kat luar tu, dia masih lagi beku, dia tak akan busuk. Okey. Kemudian kita pergi kepada kegiatan dia. Okay, apa kegiatan, apa aktiviti yang dilakukan semasa musim sejuk? Awak tahu musim sejuk orang tak boleh keluar. Sejuk kalau kita tak pakai pakaian yang tebal, tak cukup makan, kita akan mati kesejukan. Okay, sebab kawasan-kawasan itu dilitupi ataupun ditutupi oleh ais. Kalau awak pernah tengok cerita-cerita dekat luar negara yang mana yang kawasan dia memang banyak yang ada ais, manusia boleh mati kesejukan ya. Okey, kita tengok apa aktiviti yang dia lakukan. Okey, yang pertama adalah perikanan. Okey, dia berkaitan dengan ikan. Okey, ikan ditangkap untuk keperluan sendiri. Okey. Okey, ikan ditangkap untuk keperluan sendiri. Dia tangkap ikan untuk sendiri makan, yang mana ikan memberi sumber protein kepada penduduk. Sendiri makan ataupun dia jualkan kepada orang-orang yang dekat lah, tapi biasa dia tak jual lah, dia lebih kepada dia tangkap ikan sendiri untuk dia makan sendiri. Sebab masa tu ais, okay? Sungai pun boleh jadi ais, laut pun boleh jadi ais, okay? Sebab terlalu sejuk. Macam mana nak tangkap ikan kalau ais, kalau laut, kalau sungai semua tu dah jadi ais. So dia tangkap ikan untuk diri dia sendiri, yang penting dia dapat makan. Okey, kat mana lokasi dia? Siberia Utara. Okey, kita tengok pengaruh iklim. Pada musim panas, kegiatan menangkap ikan paus. You tahu ikan paus? Ikan yang besar tu. Okey, ikan kod dan juga ikan salmon dijalankan. Okey, dijalankan kegiatan menangkap ikan pada musim panas. Okey. Kemudian ikan paus ditangkap menggunakan harpun. Okay, menggunakan harpun. Harpun ni awak boleh tengok dalam buku teks, ada gambar harpun tu. Okay. Kemudian kita tengok aktiviti yang dia lakukan selain daripada menangkap ikan, dia memburu. Okay, dia buru apa? Dia buru serigala, beruang. Okay, haiwan-haiwan yang boleh mendapat sumber daging dia. Daging tu dia buat apa? Dia buat makan lah. Kemudian dia punya kulit dijadikan kayak. You tahu kayak tak? Kayak itu dia punya kulit untuk buat kemah tu. Okay. Kemudian lemak tu dijadikan bahan api untuk menyalakan iglu. Iglu tu rumah yang diorang tinggal. Okay. Orang yang tinggal di kawasan tundra, rumah dia nama dia iglu. Rumah yang dibuat daripada ais. You boleh Google ataupun boleh tengok dalam buku teks. Okay. Okay, kita tengok apa kawasan dia adalah juga Siberia Utara. Pekerjaan orang Eskimo berubah mengikut musim. Nama orang yang tinggal di kawasan ais ni, yang duduk dekat rumah iglo, nama dia orang Eskimo.
Kenapa pekerjaan dia berubah mengikut musim? Yalah, pada musim sejuk, dia buat aktiviti lain. Pada musim panas, dia akan buat aktiviti lain. Okey? Kemudian pada musim sejuk, mereka memburu binatang seperti walrus, iaitu singa laut, serigala dan juga rusa kutub. Okey. Next, kita pergi kepada iklim sejuk sederhana, iaitu diberi kepada awak iklim Laurentia. Apa itu iklim Laurentia? Iklim ini mengalami 4 musim, iaitu musim bunga, musim luruh, musim sejuk dan musim panas. Okey, kita tengok pula apa aktiviti yang dilakukan. Hampir sama dengan yang tadi, cuma iklim Laurentia ni dia lakukan aktiviti pertanian, iaitu dia melakukan aktiviti pertanian untuk penduduk setempat saja. Maksudnya ramai-ramai tanam, kemudian dijual lah. Mungkin dijual kepada kawasan-kawasan tersebut saja. Dia tak buka kepada ekspor. Dia tak jual ke luar negara. Okey, kat mana lokasi dia? Hokkaido, Jepun, dataran Manchuria, China dan juga Korea Utara. Okay, kita tengok apa pengaruh iklim. Okey, pada musim panas sederhana, okey, sesuai untuk tanam gandum. Masa ni dah panas sikit. Okey, boleh tanam gandum, boleh tanam kentang, boleh tanam sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, buah-buahan. Sudah ada panas. Kalau terlalu sejuk, macam mana mau tanam? Okey. Hujan tahunan dia pun banyak, dalam anggaran 1,000 milimeter dan menggalakkan pertumbuhan tanaman. Kalau jumlah hujan dia sedikit, agak sukar kita nak tanam gandum, kentang, sayur-sayuran. Sebab apa? Tumbuh-tumbuhan juga memerlukan air, betul? Okey, kita tengok pula dari segi perikanan. Okey, penangkapan ikan adalah untuk pasaran tempatan dan luar negara. Ini berlainan dengan yang tadi. Yang tadi dia tangkap ikan untuk diri dia sendiri. Yang ni dia tangkap ikan untuk dia jual dekat kawasan setempat dan juga dia pergi ekspor ke luar negara. Okey. Mana lokasi? Sepanjang pantai negara Jepun. Okey, kita tengok pengaruh iklim pantai yang menggalakkan pertumbuhan plankton. Okey, pantai dia menggalakkan pertumbuhan plankton. Apa itu plankton? You boleh Google apa itu plankton, boleh tengok. Kalau you tengok cerita SpongeBob tu, yang haiwan yang kecil warna hijau tu, yang suka nak makan Krabby Patty tu, itulah dia plankton. Okey, laut yang kaya hasil laut. Perikanan dijalankan pada musim bunga dan musim panas. Kenapa? Kenapa dia tak lakukan pada musim sejuk? Sebab tadi saya dah bagi tahu musim sejuk, ais pun ada, masih lagi ada ais. Macam mana mau tangkap ikan? Sebab ais sudah beku. Yang atas air sungai dan air laut sudah beku. Okey. Kita pergi kepada seterusnya, iaitu iklim panas sederhana. Okey, contoh iklim China. Okey, tengok dari segi kegiatan, mereka melakukan aktiviti pertanian dan juga aktiviti penternakan. Okey, kita pergi satu-satu. Okey, untuk pertanian, penanaman padi dan gandum sebagai sumber makanan penduduk. Okey, mereka tanam padi, gandum untuk mereka sendiri makan dan juga penduduk-penduduk lah. Okey, mereka tidak jual ke luar negara. Okey, di mana lokasi dia? Okey, ditanam di lembah sungai Yangtze. Kemudian teh pula ditanam di kawasan lereng-lereng bukit. Okey, macam gandum pula ditanam di dataran China Tengah. Okey, pengaruh dia apa? Okey, mana musim panas memang sesuai untuk tanam padi. Sebab apa? Padi perlukan cahaya matahari dan juga perlukan air. Okay, kalau awak tengok, hujan tahunan dia adalah sebanyak 1,000 milimeter, yang mana dia menggalakkan pertumbuhan padi. Okay, dia tanam padi pada musim hujan. Ingat padi ataupun pokok-pokok dia perlukan cahaya matahari, dia perlukan air untuk dia minum. Okay, air hujan lah.
Okay, kemudian yang kedua aktiviti dia adalah penternakan, yang mana China merupakan pengeluar dan pengguna hasil ternakan utama dunia. Mereka banyak menternak itik lah, ayam lah, khinzir lah. Okay. Kemudian permintaan tinggi terhadap produk berasaskan daging dan juga susu segar. Banyak permintaan. Kemudian apa kawasan dia? Shanghai Bright, Inner Mongolia Ili adalah kawasan penternakan utama. Kita tengok pula suhu sederhana panas sesuai untuk kegiatan penternakan lembu. Dijalankan di kawasan bukit kerana suhu dia lebih sejuk. Okey, suhu dingin menggalakkan pertumbuhan rumput untuk makanan ternakan. Ya, okey. Sangat mudahlah. Okey, bila maksudnya bukanlah terlalu ais banyak sampai rumput-rumput tak boleh. Ada kalau sejuk sangat pun nanti haiwan-haiwan tu boleh mati kesejukan sebab tak ada makanan. Okey, kita tengok pula yang last one iaitu iklim panas. Seperti kawasan yang panas dan kering sepanjang tahun. Okey, aktiviti yang dilakukan adalah pertanian dan penternakan. Kita pergi kepada pertanian. Apa yang biasa dilakukan adalah menanam pokok kurma secara besar-besaran. Kalau you pergi kat kawasan negara-negara Arab, pokok-pokok kurma banyak ditanam. Kenapa pokok kurma banyak ditanam di sana? Dia sesuai habitat dia di situ. Sesuai dengan cuaca. Okey, pokok kurma dia boleh ditanam dengan apa saja suhu, dari bukan negatif lah, maksud saya bukan dari segi ais lah. Okay, daripada 7 hingga 40 darjah Celsius, daripada yang sejuk biasa-biasa sampailah yang sangat panas. Okay, senang ditanam. Mana kawasan dia? Ladang buah kurma di wilayah Qasim. Okay, yang ni kurma ditanam secara banyak-banyak di kawasan Oasis. Oasis ni kawasan yang ada air tu, dekat dengan situ. Okey, kita pergi pula kepada penternakan. Unta, kambing, lembu dan biri-biri ditanam untuk mendapatkan daging. Daging kita buat makan. Susu untuk minum, kulit dan juga bulu, sama ada nak buat tali pinggang ke, handbag ke, baju sejuk ke, itu kegunaan dia. Kemudian awak boleh dapati di ladang ternakan unta di Hudaibiyah, ladang ternakan lembu di Gurun Arab. Kita tengok pengaruh iklim. Hujan tahunan kurang dan menyebabkan semak samun tumbuh renek. Okey. Purata hujan tahunan dia adalah tak silap saya adalah 250 mm setahun. Sebab apa? Tengok dia panas dan kering sepanjang tahun. Pokok-pokok pun segan nak tumbuh. Tengok semak-semak hutan-hutan dia pun renek-renek. Renek tu masa pendek-pendek. Okey. Rumput sebagai makanan ternakan seperti lembu, kambing dan juga unta. Boleh faham saya pernah cerita dekat awak kan, kawasan gurun panas ni bila waktu malam sangat-sangat sejuk, waktu pagi sangat-sangat panas. Kenapa? Dia tak ada awan. Okey, dia tak ada awan. Awan tak boleh lindungi cahaya matahari terus kepada manusia. Dia tak boleh lindungi kita. Maksudnya matahari tu kalau dia ada, dia akan kena straight dekat awak. Tak ada awak tak boleh berlindung dengan awan sebab tak ada awan. Okey? Sebab itulah kawasan dia panas kat sana.